أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستلطفه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana minggu ini kita sekali lagi dapat bertemu walaupun bertemunya di alam maya. Kalau ikutkan minggu ni kita dah boleh bertemu di face to face di surau api, tapi oleh kerana masih lagi bertugas di luar kawasan, maka kita terpaksa bertemu di atas talian. Kita sambung pengajian kita, kitab Safinatun Najah, karangan Imam Salim Al-Hadrami dengan dipandu oleh syarah Kashifatu Saja karangan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Bantani. Pada minggu yang lepas kita telah menghabiskan bicara tentang rukun Islam, dan pada minggu lepas juga kita telah menyelusuri rukun iman, dan kita telah mulakan dengan rukun iman yang pertama, iaitu an tu'mina billahi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Arkanul imani sittatun. Yang pertama, an tu'mina billah, bahwasanya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu ada 6. Yang pertamanya ialah bahwasanya kamu beriman dengan arti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya terjemah percaya? Kerana diijma'kan oleh para ulama bahwasanya iman itu dengan makna mutlaqut tasdiq. Ya. Mutlaqut tasdiq, membenarkan. Ya. At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ya, dengan makna beriman kepada Allah, membenarkan bahwasanya Allah SWT adalah Tuhan. Okey, disebutkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, maratibul imani khamsatun, martabat iman itu ada 5. Awaluha imanu taqlidin, yang pertamanya iman orang taklid. Yang ini kita dah baca sebagaimana pada minggu yang lalu. Kemudian iman yang kedua ialah imanu ilmin, wa huwa ma'rifatul aqaidi biadillatiha, iaitu mengetahui segala perkara akidah dengan dalil-dalilnya. Wa hadha min ilmil yaqin, dan ini merujuk kepada isim isyarah. Isim isyarat ini al-musyaru ilaih, kembali kepada imanu ilmin. Iman secara ilmu ini, iaitu diterjemahkan sebagai, ditarifkan sebagai mengetahui perkara akidah dengan dalil ini ya termasuk daripada ilmu yaqin. Ilmu yang yakin. Ya, dipanggil ilmul yaqin. Ilmu yakin. Wakil al-qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillah. Kedua-dua bahagian ini, iaitu iman taklid dan iman ilmin ini, ya, kedua-dua bahagian ini, ya, sahibuhuma, ya, orang yang berakidah secara taklid dan juga secara iman ilmil yakin ini, tuan kepada iman, kedua-dua jenis iman ini, mahjubun an dzatillah, mereka itu terhijab daripada zat Allah Subhanahu wa taala.
So kedua-dua iman ini iman yang mananya masih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih jauh daripada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala secara ma'rifatullah, ya, bihaqqa ma'rifati, dengan sebenar-benar pengetahuan, ya, sebenar-benar pengenalan. Lagi maju, walaupun yang ini tidaklah berbanding dengan iman orang yang ilmu yakin ini. Ilmu yakin ini orang yang ya, bersandar kepada ilmu yang pasti, ilmu yang yakin. Okey. So dia menolak ilmu yang tidak yakin. Ilmu tidak yakin memang tak masuk awal lagi lah dalam kumpulan jumlah jenis iman ini. Okey. Kebanyakan manusia, orang-orang awam berada di tangga dua ini. Iman ilmi. Imanu ilmi. Iman orang yang berpegang pada ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Alal akalnya dia masih selamat insya-Allah. Cuma dengan Allah Ta'ala masih. Kemudian salihah imanu iman, ya, saksi mata. Iman saksi mata. Apa arti saksi mata? Wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi. Okey, iaitu mengetahui, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan bukan sekadar ilmu, tetapi dengan muraqabah hati. So hati yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So marhalah ini marhalah yang agak tinggi, agak sulit, ya, kerana hati itu pada asasnya ialah biyadillahi Subhanahu Wa Taala yusrifuhu kaifa yasha. Hati itu milik Allah. Semua ni milik Allah, bukan milik kita. Sebab itu orang yang boleh memiliki hati ni orang yang hebat. Yang kita duk cakap, ya, aku serahkan hatiku padamu, itu semua mengarut belaka. Itu bukan hati sebenarnya. Iaitu nafsu. So orang yang boleh memiliki hati ni kita panggil ashabul qulub. Ashabu al-qulub. Okey, ashabul qulub, orang yang memiliki hati. Kerana orang yang benar-benar memiliki hati yang tahunya dia adalah hamba dan ada hak-hak yang perlu dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenar-benar orang yang memiliki hati. Okey, bukan hanya sekadar tahu, ya. Yang tahu tu yang kedua tu, ilmu. Baik. La yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin. Tidak hilang oleh Tuhannya daripada intannya walaupun sekelip mata. Ini makna muraqabatil qalb. Iman, ya, dia tu iman secara yang tidak pernah hilang Allah Ta'ala daripada lintas hatinya. Man, jangan main. Kita tu tak boleh tu, tak mesti. Kita tak air. Kita ini mengakui kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah, ya,
Lalai kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya yang perlu kita ketahui. Hati kita di mana sebenarnya? Bukan di peringkat ini. Barangkali kita di peringkat yang kedua. Ataupun lebih teruk lagi, kita di peringkat yang pertama. Iman taklid. Kita ikut-ikut sahaja orang. Orang beriman, kita beriman. Orang mengatakan Allah Ta'ala mawjud, kita mengatakan Allah Ta'ala mawjud. Orang mengatakan Allah Ta'ala kuasa kita bersembahyang. Okey? Dengan taklid yang buta. Tu jangan. Khilaf ulama dalam iman orang yang taklid ini. Di antara sah dengan tidak sah. Kalau ikut Mu'tazilah tidak sah terus. Iman orang yang taklid. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada rincian. Orang itu orang yang mampu memahami, mampu dia tetap beriman secara taklid, maka dia dihukumkan dengan seorang mukmin yang asin. Imannya jadi sah, tapi dia seorang yang asin, berdosa. Tapi kalau orang itu orang yang bukan ahli ilmu, ya, dia tidak ada kelayakan untuk belajar, otaknya sempit sahaja, maka yang tu kalau imannya taklid pun masih okey. Masih lagi okey. So kata orang di tengah hutan sana, yang orang asli. Adapun kita di luar ni, ya, kita yang tak berapa nak asli ni, maka kita ni ada ahliyah, ya, ada kelayakan untuk belajar, berfikir, menggunakan akal. Maka kita wajib melepaskan diri kita daripada iman taklid. Okey? So sebenarnya dengan marhalah yang ketiga ini, peringkat yang ketiga ini, martabat ayan dalam bahasa Arab dia merujuk kepada tengok dengan mata. Macam kita panggil saksi, syahadatu ayan. Maknanya saksi yang tengok sendiri kejadian dengan mata. So iman, martabat yang ketiga ini, iman si mata. Maknanya iman yang menyaksikan sungguh. Yang mana maksudnya ia mengenali Allah, ya, dengan sebenar-benar makrifah, di mana hatinya, ya, merasakan dia sentiasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak hilang Tuhan Allah SWT tidak pernah hilang daripada lintasannya. Walaupun tarfat aini, sekelip mata, ya. Ini susah. Kita sendiri pun kita mengaku, ya, anak sendiri pun anak mengaku kita jauh lagi daripada iman ini. Haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu. Bahkan kehebatan Allah, kembali pada Allah, kehebatan Allah itu sentiasa berada dalam hati orang yang beriman dengan imanu ayan, ka'annahu, seolah-olah ia orang yang beriman dengan iman ayan ini, yarahu, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita panggil imanu ayan, iman orang yang menyaksi. Ya, apakah benar dia menyaksi? Tidak. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah SWT itu tidak boleh diidrak dengan pandangan di alam dunia ini. Okey? Wa huwa yudrikul absar, walhal ia, iaitu Allah SWT lah yang memerhatikan kita. Okay? Hambanya, kita makhluk tak pernah terlepas Allah. Tapi kita nak tengok boleh. Okay? Kenapa? Kerana memang sunnah Allah SWT, Allah Ta'ala tetapkan bahawasanya di dunia ini bukan tempat tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Tempat tengok Allah ialah di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia adalah nikmat yang paling hebat, yang paling tinggi. Lilladzina taqaw, lilladzina ahsanu.
Ayat Quran kata lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan di bumi ini, ya, baginya syurga husna. Nama husna syurga itu. Wa ziyadah, dan lebih daripada itu. Ditafsir oleh para ulama, wa ziyadah ay ru'yatullah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Quran banyak perkataan liqa'a rabbih, liqa'a rabbih. Ya, dalam surah Alif Lam Mim Sajadah saja ada 3 kali Allah Taala menyebut pertemuan dengan Allah. Ada orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah. Okey. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuncak kepada nikmat, ya. Yang mengatasi nikmat syurga Firdausil A'la. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu. Bahkan kehebatan Allah SWT sentiasa dalam hatinya, hati seorang yang iman ayan ini, ka'annahu yarahu, melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah, ya. Seolah-olah itu dengan arti bahawasanya bukanlah melihat itu melihat dengan zahir, ya, tetapi ya merasai muraqabatullah, ya, dalam hatinya. Okey. Dan inilah inti kepada ilmu tasawuf semua sekali. Dan inilah yang diajar oleh guru-guru mursyid dalam ilmu tasawuf, ya. Inilah yang dipimpin oleh guru-guru tarikat ketika memimpin anak-anak murid mereka, ya, supaya hati mereka sentiasa, ya, dimuraqab, merasai Allah Subhanahu wa taala. Okey. So kita cakap je kencang bab ni. Kita ni tak sampai. Sebab apa? Sebab kita tidak ada bimbingan guru yang mursyid. Ya, dalam bab ni dia kena ada bimbingan. Kita tak boleh bawa sendiri. So hati-hati kalau nak tawajuh ilallah, nak berjalan menuju Allah SWT ni, kena hati-hati. Sebab dia punya ranjau dia tu banyak. Ya, kita takut kita tak kenal mana mana emas, mana tembaga, mana kaca, mana berlian. Kita takut, kita tak kenal. Okey. Lalu yang datang depan kita ialah siapa? Syaitan. Sebab itu disebut oleh para ulama, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhun lahu. Siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitan yang akan jadi guru baginya. Okey. Syaitan mencari-cari orang yang suka, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa taala, syaitan ni sangat suka untuk kacau. Dan orang inilah keutamaan untuk dikacau berbanding dengan orang-orang yang berada dalam lara, dalam ghaflah, dalam terbuai dengan dunia yang fana ini. Itu semua orang-orang yang jenis itu bukan keutamaan pada syaitan. Yang menjadi keutamaan pada syaitan ialah orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. So syaitan yang dihantar untuk mengganggu orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala ni, kurang-kurangnya inspektor. Kalau tentera, kurang-kurangnya kapten, kurang-kurangnya major, ya. Bukan sarjan bos. Sarjan tak jadi. Private lagi tak jadi. Private sarjan ni bagi orang-orang yang lara. Orang-orang yang lara, orang yang ghaflah macam kita semua ni. Kita ni ditipu daya oleh geng-geng syaitan. Kelas apa dia? Kelas bawahan aja. Kelas mana? Sarjan. Kelas mana? Private saja. Dalam latihan. Latihan asas tak habis lagi. Okey. Itu kita. Wa huwa maqamul muraqabatin, maka ia iman yang ayan ini ialah maqam muraqabah, wa yusamma ainal yaqin, yang dinamakan akan maqam ini sebagai maqam ainal yaqin. Okey. Ain yang yakin. Mata yang tengok benda sungguh. Mata yang menyaksikan benda yang sebenar. Kalau tadi ilmu yang sungguh. Ilmu je sungguh. Okay, ilmu tu betul dah. Tapi dia punya
tahap itu masih lagi tahapnya ilmu. Tahapnya ashabul kitab. Ya. Tahapnya kita panggil ahlul kitab. Orang-orang yang berpegang kepada ilmu yang ada dalam kitab dan ada karya para ulama sahaja. Dia tidak meresap secara 100% ke dalam hati. Adapun imanu ayan, iman orang yang menyaksi. Yang kita panggil ainal yakin. Keyakinan itu disaksi oleh mata. Tadi ilmu tahu yang yakin saja. Tahu benda sebenar saja. Okey. Tetapi tahu benda sebenar itu lebih baik daripada tertipu. Ya, tertipu mencari benda sebenar. Ramai orang zaman sekarang ni sudah tertipu dengan kebenaran. Okey. Dan ramai juga orang yang mendakwa kebenaran. So, sebab itu hati-hatilah kita dalam melayari hidup ini, khususnya dalam masalah akidah. Kerana akidah itu adalah taruhan kita yang pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul akidah, selamat kita, ada harapan kita masuk syurga Allah. Ada harapan kita terlepas daripada siksa azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada harapan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau taruhan yang pertama ini kantoi, ya. Kalau taruhan yang pertama kita ini tak menjadi, ya, meleset, maka kemana kita agak-agaknya, ya, di akhirat nanti. Taruhan pertama ini adalah akidah. Okey. Rabi'uha, yang keempat, makam yang keempat ataupun martabat yang keempat kepada iman, imanu haqqin, iman yang sebenar, ya. Tadi dia saksi benda yang yakin. Okey. Yang ni dia sendiri ya temui kebenaran. Iman orang yang temu kebenaran. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi, iaitu orang yang menyaksikan Allah SWT dengan hatinya. Ini beza sikit dengan atas tadi. Atas tadi ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi. Itu muraqabah hati. Hati merasakan bahawasanya Allah SWT sentiasa muraqabah kita. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Adapun yang ini imanu haqqin, iaitu ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Menyaksikan Allah SWT dengan hatinya. Wa huwa ma'na qawlihi al-'arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Dan ia iaitu imanu haqqin ialah makna kepada perkataan para ulama, al-'arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang yang arif billah ialah orang yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap perkara. Okey, pada setiap perkara. Okey. Ni orang arif billah. Orang betul-betul arif billah, dia tengok semua benda, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia nampak Allah SWT. Dia nampak apa dia? Semua ini adalah bekas kepada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini adalah bekas kepada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini adalah bekas kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? So apabila dia tengok makhluk ini, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata nampak Tuhan. Tengok pokok, nampak Tuhan macam pokok. Tengok bangunan, nampak Tuhan macam bangunan. Tengok binatang, nampak Tuhan macam binatang. Tengok orang, nampak Tuhan macam bukan. Ya, dia tengok alam ini. Tengok apa sahaja. Apa yang dia nampak ialah semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa maqamul musyahadah. Dan ini imanu haqqin adalah maqam musyahadah, maqam menyaksi juga. Tapi menyaksi ini menyaksi yang disertai dengan empathy, bukanlah empathy yang kita faham itu, bukan ya. Mana merasai musyahadah itu. Kalau yang atas tu tengok saja. Ya, boleh tengok. Itu pun dah hebat dah. Yang ni bukan takat boleh tengok, lebih daripada itu. Yang ni dipanggil haqqal wa yusamma haqqal yaqin. Yang ni dipanggil haqqul yaqin.
wa sahibuhu mahjubun anil hawadisi. Dan orang yang beriman dengan imanu haqqin, ya, orang ini mahjub anil hawadisi, dia ni terhalang daripada benda-benda baru. So benda-benda baru ni tak ada bagi dia. Ya, pada hakikatnya tak ada. Walaupun ada depan mata, tapi hakikatnya tak ada. Yang ada pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. So ini bab-bab yang agak berat ya untuk bincangkan dengan kita orang yang bukan salik ila Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. So seperti dia mendengar orang bagi, kata orang Kelantan. Orang bercerita saja. Sesuatu yang tidak tercapai, ya. Tak apa, peringkat permulaan ni alal akal kita biasa dengar. Kita biasa dengar, okey. Kita boleh tahu bahawasanya martabat pada iman itu bukan satu martabat saja, bahkan ada 5 martabat sebagaimana disusun oleh para ulama. Okey, dan susunan ini bukan hanya susunan secara falsafi, bahkan susunan ini adalah reality. Ya, apabila diukur iman para anbiya berbanding dengan orang bukan anbiya mursalin, dia tak sama. Apabila diukur orang-orang yang siddiqin, ya seperti Sayyidina Abu Bakar, ya Nabi sebut, apabila kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman sekalian makhluk ini, la rajjaha imanu Abi Bakr, nescaya akan berat iman Sayyidina Abu Bakar. So iman itu betul ada tangga-tangganya, ya. So iman orang yang peringkat pertama memeluk Islam berbanding dengan iman orang yang lewat sikit peluk Islam, itu beza. Iman orang yang menyertai perang, khususnya perang-perang yang pertama, perang Badar, perang Uhud, ya. So berbeza dengan orang yang tak keluar pergi perang, ya. Ada orang yang tak keluar perang. So, imannya tak sama. La yastawun, takkan sama. Iman orang yang la yastawil qa'iduna minal al-mu'minin. Tuhan pun sebut, tak sama iman orang yang duduk tak pergi perang. Ya. Berbanding dengan orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Tak sama. Okey? So iman ni asasnya ada. Asas bahawasanya dia terbahagi kepada banyak peringkat ini ada, bukan tak ada, ya. Kemudian iman orang-orang yang biasa-biasa, orang awam macam kita, orang yang taklid. Di sana ada iman orang munafik, ya, orang yang apakah orang munafik itu boleh dipanggil iman? Maka itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Disebutkan bahawasanya orang munafik itu la tanfa'u imanuhum syai'a. Ya, orang munafik itu iman mereka itu tidak memberi manfaat sikit pun untuk membantu mereka. Okey? Di sana ada perbincangan iman orang kafir. Orang kafir yang percaya Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan tu boleh dipanggil iman ke tak? Dan Quran pun sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir ni, siapa yang buat langit bumi ni? Nescaya mereka akan jawab. Yang buat langit bumi ni Allah. So iman, mereka percaya bahawasanya Allah Ta'ala yang buat langit bumi ni. Apakah bermanfaat iman itu? Apakah iman itu boleh dipanggil iman? Maka dibincang oleh para ulama kita. Ya. So iman itu tidak dipanggil iman. Sebab itu pembahagian iman kepada iman rububiyah, iman uluhiyah itu pembahagian yang berbahaya. Kerana pembahagian iman kepada rububiyah membawa kepada kita mengiktiraf iman orang yang musyrik. Ketika mereka mengakui bahawasanya yang menjadikan sekalian langit bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah pada ketika itu kita memperakui bahawasanya mereka adalah ahli iman secara rububiyah. Okey? So padahal mereka tidak ada iman sedikit pun dalam hati. Okey? So tidak ada beza di antara iman rububiyah dengan iman uluhiyah. Okey, so panjang pula bicara kita di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa khamisuha yang kelima, yang terakhir.
Imanu haqiqatin, iman yang sebenar. Wa huwal fana'u billahi wa sukru bihubbihi. Orang yang fana dengan Allah. Orang yang binasa dirinya. Ya, hatta dirinya sendiri pun dia melihat tak ada apa-apa. Ya, yang sebenar-benarnya ada, yang wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasukru bihubbihi, dan orang yang mabuk, kemabukan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita sembang saja, cakap saja. Mana ada orang yang mabuk ya kerana cinta Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita tengok kita zaman sekarang ni mabuk benda lain, mabuk dunia. Mabuk perempuan, mabuk harta. Mabuk apa dia? Mabuk jawatan. Dunia macam tu lah. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddati ila akhir al-ayah. Dihiasi perhiasan dunia ni. Ya, zuyina linnasi, dihiasi manusia hubbu syahwat. Suka memenuhi hawa nafsu. Ya. Yang mana nombor satu tu hal tak minan nisa'i. Perempuan. Yang memang perempuan adalah kecintaan pertama bagi orang lelaki. Dan hati dia nak orang perempuan. Orang perempuan bersama juga. Dia nak dibelai oleh orang lelaki. So itu nafsu. Ya. Apabila nafsu itu menguasai. Dan nafsu ni dia tak ada kerja lain. Kerjanya ialah ya meminta tuannya supaya memenuhi kehendaknya. Innan nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu dia akan menyuruh. La'amaratun, ada lam takkid. Akan menyuruh tuan dia ya melakukan as-su', keburukan. Untuk tujuan mencapai apa saja yang diingini oleh nafsu. Okey? So, itulah kita. Tambah-tambah kita berada di fasa-fasa akhir di dunia ini. Okay, dunia ini dah tak lama dah nak melabuhkan tirainya. Okey? Kalau zaman Nabi pun, Nabi kata, aku dengan kiamat ni macam dua ni. Ya, tak lama dah maknanya. Ya, Quran pun beritahu yas'aluka nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Okey. Dan ayat-ayat yang lain pun sebut bahasanya kiamat ni dah dekat. Iqtarabati sa'atu, telah hampir kiamat itu. Wasyaqqal qamar, dan bulan pun dah terbelah dua dah. Okey, dibelah oleh Nabi SAW. Kemudian akhir zaman dia akan terbelah lagi. Dan ketika itu berlakulah kiamat yang dijanjikan. Okey. So, iman yang kelima ini ialah iman haqiqatin, iman wa haqiqatin, iaitu al-fana'u billahi wa sukru bihubbihi. Orang yang luput dirinya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Larut dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemabukan dia dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ni tak ada ni di kalangan kita. Kalau ada orang yang tiba-tiba ni pelajar-pelajar kita di API ya tiba-tiba dia dakwa dia fana billah ataupun dia mabuk mencintai Allah, yang tu kena tengok dulu, nak check tengok apa yang dia makan, tentang daun ketum yang ditelannya. Okey, tentang mabuknya bukan mabuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi mabuk daun ketum. Itu bahaya orang zaman sekarang. Fala yashhadu illa iyyah, maka dia tidak melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di kedudukan iman ini, dia tak menyaksikan semua benda termasuk dirinya, kecuali dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Tapi benda ni benda dalaman, dalam hati. Ya, ini kerjaan-kerjaan hati semua. Ya, kerana ilmu tasawuf itu ilmu yang tazkiyatin nafs, membersihkan diri, membersihkan hati. Ya.
Kerana raja kepada manusia itu ialah hati. Idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Hati. Ini kerjaan hati. Tak boleh dizahirkan di luar ini. Salah kalau kita menzahirkan fana billah wa sukru bihubbihi ini di alam zahir ini. Kalau ada orang-orang yang dipimpin oleh guru-guru yang mursyid, tiba-tiba anak muridnya ini fana billah ataupun kemabukan mencintai Allah, maka murid ini perlu dikurung, ya, perlu di asingkan daripada manusia, ya, kerana ya kewujudannya dalam khalayak manusia akan membawa fitnah, seperti apa yang berlaku kepada Hallaj. Lalu dia dihukum bunuh oleh sekalian para ulama yang ada pada zaman itu. Okey? Kerana apa? Kerana dia menuturkan perkataan-perkataan yang zahir pada perkataan itu, ya, menampakkan dia itu ada unsur-unsur kesyirikan, ya, unsur-unsur. Apabila dia kata aku adalah Allah, ataupun dia kata Allah fi jubbati, Allah dalam jubahku. So kalam-kalam yang sebegini, kalam yang boleh membawa fitnah kepada masyarakat awam. Okey, sebab itu orang yang sampai ke peringkat ini, dia perlu diasingkan daripada manusia. Tak boleh bersosiety seperti biasa. Biarlah dia mencapai satu tahap di mana dia, ya, sedar, ya, dia khabar molek, ya, dia boleh, ya, berada di alam ini, di dunia ini dengan baik, ya, dengan peranannya sebagai seorang manusiawi yang biasa, barulah dia boleh dilepaskan. So hukum kita menuturkan perkataan-perkataan yang boleh membawa fitnah ini haram. Okey, haram hukumnya, ya, khususnya di khalayak ramai. Kita duduk geng-geng puak-puak kita, geng-geng TikTok semua. So kita cakap bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di mana-mana. Jahanam. Padahal dia sendiri pun geng TikTok juga. Tu tak payahlah, tak payah. Kita ni kalau kita boleh berada di kedudukan yang kedua dan berusaha untuk naik ke peringkat yang ketiga pun, masya-Allah tabarakallah, okey sangat dah. Okey, itu pun, ya, kita perlu dibimbing oleh guru-guru kita yang mursyid, ya. Zaman sekarang ni nak cari guru mursyid pun susah, ya. Guru mursyid, masya-Allah. Guru mursyid ni bukan main-main, ya. Fala yashhadu illa iyyah, maka dia tidak menyaksikan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ia tidak menyaksikan melainkan diri dia sendiri, bukan, ya. Dia tidak menyaksikan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaman ghariqa fi bahrin wa lam yara lahu sahilan.